أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र चल रहा है आपके ग़ज़वात के बारे में. एक ग़ज़वा था ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा. Masih berlanjut mengenai Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu mengenai peperangan yang beliau ikuti. Ada satu peperangan yang bernama Perang Zatul Riqa. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama 400 atau menurut satu riwayat lain sebanyak 700 sahabat menuju ke Banu Sa'labah dan Banu Muharib yang berasal dari kabilah Atfan di Najd, dan melantik Hazrat Uthman sebagai amir di Madinah. Atau menurut satu riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam melantik Hazrat Abu Dzar Ghifari sebagai amir. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Najd di satu tempat bernama Nakhal yang kemudiannya disebut dengan nama Zatul Riqa. Di sana telah bersiap satu lashkar besar untuk menyerang Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua lashkar telah saling berhadapan, namun peperangan tidak terjadi dan orang-orang satu sama lain telah dilanda ketakutan. Di waktu peperangan inilah untuk pertama kalinya umat Islam melaksanakan solat khauf. Mengenai sebab di sebalik nama peperangan ini, terdapat juga satu keterangan bahawa peperangan ini dinamakan Zatul Riqa kerana di dalamnya para sahabat telah membalut luka kakinya dengan kain-kain bendera mereka. Dikatakan juga bahawa di tempat itu ada satu pokok atau bukit yang bernama Zatul Riqa. Pada satu riwayat di dalam Bukhari dijelaskan sebagai berikut. Hazrat Abu Musa Asy'ari menjelaskan, kami secara serentak keluar bersama Nabi SAW dan saat itu kami berjumlah 6 orang. Saat itu kami memiliki satu unta bersama yang dengannya kami secara bergilir-gilir menunggangnya. Kaki-kaki kami terluka, yakni pada waktu peperangan itu bukanlah hanya 6 orang, namun ada 6 orang yang bergantian untuk satu unta itu. Dan kedua kaki saya pun terluka, kuku-kuku saya tertanggal, sehingga kami membalut kaki-kaki kami itu dengan potongan-potongan kain. Oleh kerana itulah peperangan ini dinamakan peperangan Zatul Riqa, yakni perang potongan-potongan kain. Kerana waktu itu kami membalut kaki-kaki kami dengan potongan-potongan kain. Ada satu catatan yang juga akan saya jelaskan. Ini pun merupakan bahagian darinya, iaitu sesuai dengan buku-buku rujukan sejarah. Peperangan Zatul Riqa terjadi pada tahun ke-4 Hijrah, di mana Imam Bukhari telah menyatakan bahawa peperangan ini terjadi setelah peperangan Khaybar, dikarenakan Hazrat Abu Musa Asy'ari pun ikut dalam peperangan ini dan beliau memeluk Islam setelah peperangan Khaybar, sehingga tahun ke-7 Hijrah sebagai waktu terjadinya peperangan ini adalah dianggap lebih tepat. Dalam beberapa riwayat tentang peristiwa Fatah Mekah pun, mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 Hijrah tersebut,
terdapat satu riwayat yang lebih terperinci di dalam Sunan An-Nasai sebagai berikut, yang di dalamnya tertera penjelasan perincian tentang orang-orang dalam peristiwa Fatah Mekah, yang tentang terbunuhnya mereka. Ada satu perintah yang waktu itu datang dari Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Musa bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, di Mekah pada hari terjadi Fatah Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perlindungan kepada semua kaum kafir kecuali kepada 4 lelaki dan 2 perempuan. Beliau bersabda, bunuhlah keempat-empat mereka walaupun kamu mendapatkan mereka berlindung pada kain-kain Kaabah. Mereka itu adalah Ikramah bin Abu Jahal, Abdullah bin Qatal, Mukis bin Sababah dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika Abdullah bin Qatal tertangkap, waktu itu dia sedang memegang kain Kaabah. Hazrat Said bin Quraish dan Hazrat Ammar bin Yasir, kedua-duanya mendekatinya dan Hazrat Said pun membunuhnya. Mukis ditangkap di pasar dan dia pun dibunuh. Ikramah lari ke arah laut. Waktu itu taufan di lautan pun melanda para pelaut, sehingga para pelaut pun berkata kepadanya, hendaknya kamu berlaku ikhlas dan penuh kebenaran, kerana di sini sembahan kamu sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada kamu. Mendengar hal ini, Ikramah pun mengatakan, demi Tuhan, seandainya di lautan ada sesuatu yang dapat menyelamatkanku, maka itu hanyalah keikhlasan dan kebenaran. Dan di daratan pun hanya keikhlasan dan kebenaranlah yang dapat menyelamatkanku. Wahai Allah, aku secara bersungguh-sungguh bersumpah kepada engkau bahawa seandainya engkau melindungiku dari taufan ini, maka aku pasti akan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangan beliau, dan pastilah aku akan mendapati beliau sebagai seorang yang pemaaf dan berbelas kasih. Maka dia pun balik dan memeluk Islam. Berkenaan dengan ini, riwayat yang lebih masyhur adalah bahawa sebelum dia naik ke kapal, isterinya datang untuk meyakinkan dirinya sehingga isterinya pun dapat membawanya balik. Riwayat ini pun akan disampaikan nanti. Jadi ini adalah satu riwayat dari Sunan An-Nasai. Adapun berkenaan dengan Abdullah bin Abi Sarah, maka dia bersembunyi di tempat Hazrat Uthman bin Affan. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada orang-orang untuk berbaiat, maka Hazrat Uthman membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, terimalah baiat Abdullah. Beliau mengangkat kepala beliau dan memandang ke arahnya hingga 3 kali dan menolaknya. Namun pada akhirnya beliau menerima baiatnya dan kemudian beliau juga bersabda, tiada seorang yang berakal pun yang membunuh orang ini, yang kepadanya saya mengurungkan diri untuk menerima baiatnya. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat mengetahui apakah yang ada di dalam kalbu engkau? Mengapa engkau tidak memberikan isyarah melalui pandangan mata kepada kami? Mendengar ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diperkenankan bagi Nabi bahawa dia berkhianat melalui pandangan mata. Riwayat ini pun tertera di dalam Sunan Abu Daud. Memang di dalam Sunan Abu Daud tertera juga satu riwayat lain. Namun di dalam keterangan-keterangan akhir, riwayat tersebut tidak tertera perihal terbunuhnya dan perkara lainnya. Di dalam riwayat tersebut dijelaskan, Hazrat Ibnu Abbas menjelaskan, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah dahulu merupakan seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syaitan telah memperdayakannya dan dia pun beralih kepada kaum kafir. Di hari peristiwa Fatah Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Hazrat Uthman bin Affan memohonkan perlindungan untuknya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan perlindungan kepadanya. Mengenai kenapa Hazrat Rasulullah SAW tidak membunuhnya, padahal beliau telah memerintahkan untuk membunuhnya. Berkaitan hal ini pun perlu dijelaskan bahawa di dalam riwayat ini, sabda Hazrat Rasulullah SAW kepada para sahabat bahawa tatkala aku telah melengahkan untuk menerima baiatnya, maka mengapa kamu tidak membunuhnya? Ini patut untuk dipertimbangkan. Kerana seandainya Nabi Karim SAW memang benar tidak ingin menerima baiatnya dan beliau lebih cenderung untuk tetap dalam keputusan membunuhnya, maka waktu itu beliau SAW boleh sahaja memerintahkan untuk langsung membunuhnya.
beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang fatih, iaitu pemenang, dan beliau adalah ketua pemerintahan waktu itu, dan keputusan untuk membunuhnya juga telah didasarkan atas keadilan. Oleh kerana itu, dapat disimpulkan bahawa di dalam riwayat tersebut telah terdapat pandangan dari seorang di antara perawinya. Lagipun riwayat tersebut tidak tertera di dalam Bukhari dan Muslim dan di dalam Abu Daud. Terdapat satu riwayat berkaitan hal ini yang diriwayatkan oleh Hazrat Ibnu Abbas, di mana saya telah menyampaikannya, dan di dalamnya sama sekali tidak disebutkan tentang perintah membunuhnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam mentafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 15, beliau menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut, bahawa bersama ayat ini terdapat juga satu peristiwa bersejarah yang erat kaitan dengannya, di mana sangatlah penting untuk menjelaskannya di sini. Ada seorang penulis wahyu Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abi Sarah. Ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau memanggilnya untuk menuliskannya. Pada satu hari beliau sedang menuliskan ayat-ayat ini kepadanya. Ketika beliau sampai pada ayat summa ansha'nahu khalqan akhir, maka dari mulutnya tanpa sengaja keluar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah wahyu itu, tulislah ini. Tidak terfikir oleh orang yang malang itu bahawa sudah sewajarnya ayat sebelumnya diikuti oleh ayat tersebut, dan dia telah menganggap bahawa sebagaimana dari mulutnya keluar ayat tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganggapnya sebagai wahyu, maka dengan demikian beliau na'udzubillah telah membuat sendiri keseluruhan Al-Quran. Oleh kerana itu dia pun menjadi murtad dan pergi ke Mekah. Pada kesempatan Fatah Mekah, di antara orang-orang yang mana Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuhnya, salah seorangnya juga adalah Abdullah bin Abi Sarah. Namun Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu melindunginya, dan dia pun terus bersembunyi selama 3 hari di rumah beliau. Pada satu hari ketika Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam sedang menerima baiat orang-orang Mekah, Hazrat Uthman pun membawa Abdullah bin Abi Sarah ke hadapan beliau dan memohon kepada beliau untuk menerima baiatnya. Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam pada mulanya telah melengah-lengahkannya sehingga beberapa waktu untuk menerimanya. Namun kemudian beliau pun menerima baiatnya, sehingga dengan demikian dia pun telah kembali memeluk Islam. Sesuai riwayat yang telah dijelaskan di dalam Sunan An-Nasai mengenai penjelasan peristiwa Ikramah bin Abu Jahal tatkala menerima Islam, tertera perincian di dalam buku-buku rujukan sejarah tentang peristiwa dia memeluk Islam. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, terdapat perselisihan di dalamnya bahawa Ikramah bin Abu Jahal adalah salah seorang di antara orang-orang yang mana Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan Fatah Mekah telah memerintahkan untuk membunuhnya. Dahulu Ikramah dan ayahnya telah sentiasa menimpakan kehinaan terhadap Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu dia telah begitu banyaknya berlaku zalim kepada orang-orang Islam. Tatkala dia mengetahui bahawa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mengalirkan darahnya, maka dia pun berlari ke arah Yaman dan isterinya mengejarnya, sehinggalah dia menerima Islam. Isterinya menemui Ikramah di tepi lautan ketika dia berkeinginan untuk menaiki perahu. Menurut riwayat yang lain, isterinya menemuinya ketika dia telah menaiki perahu. Maka dia berkata kepada Ikramah untuk menahannya, wahai anak pakcikku, aku datang kepada engkau dari seorang insan yang paling unggul dari semua orang dalam menghubungkan persaudaraan, dan yang paling baik dari antara semua orang, dan yang paling setia dari antara semua orang. Oleh kerana itu, janganlah engkau memasukkan nyawa engkau ke dalam kebinasaan, kerana aku telah memohon perlindungan untuk engkau. Atas hal itu, maka dia pun kembali bersama isterinya dan menerima Islam, dan kehidupannya dalam Islam adalah sangat indah. Di dalam riwayat tertera bahawa ketika Ikramah hadir di hadapan Rasulullah SAW, maka dia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri saya memberitahukan kepada saya bahawa Tuhan telah memberikan perlindungan kepada saya. Beliau bersabda, engkau telah mengatakan hal yang benar. Sesungguhnya engkau berada dalam perlindungan.
Mendengar hal ini, Ikramah berkata, saya bersumpah bahawa tidak ada wujud yang patut disembah selain Allah. Dia adalah Esa dan tidak ada sekutunya. Dan engkau adalah hamba-Nya dan utusannya. Kemudian dengan perasaan malu, dia menundukkan kepalanya ke bawah. Atas hal ini, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Ikramah, apapun yang engkau minta dariku, apabila aku memiliki kesanggupan untuk itu, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ikramah berkata, aku memohon doa kepada engkau demi keampunan dari setiap permusuhan ini yang telah aku lakukan sebelumnya kepada engkau. Atas hal ini, Hazrat Rasulullah SAW memanjatkan doa, ya Allah, anugerahkanlah ampunan terhadap setiap permusuhan yang telah dilakukan Ikramah kepadaku dahulu, atau ampunilah setiap perbuatan buruk yang telah dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW dengan penuh gembira berdiri dan mengalungkan selendang beliau kepadanya dan bersabda, selamat datang aku sampaikan kepada seorang yang telah datang kepada kami dalam keadaan menerima iman dan dalam keadaan melakukan hijrah. Maka kemudiannya Ikramah pun termasuk di antara sahabat-sahabat beliau yang berkedudukan mulia. Dengan peristiwa berimannya Ikramah ini telah sempurnalah juga nubuatan yang dahulu Hazrat Rasulullah SAW telah beritahukan kepada para sahabat beliau, di mana waktu itu beliau SAW telah melihat di dalam mimpi bahawa beliau sedang berada di dalam syurga. Waktu itu beliau melihat setangkai buah anggur yang mana beliau sangat menyukainya. Beliau bertanya, untuk siapakah ini? Maka dikatakan untuk Abu Jahal. Hal ini membuat beliau merasa sangat sedih. Beliau tidak menyukainya dan beliau merasa sedih serta bersabda, syurga selain diperuntukkan bagi orang yang beriman, tidak ada yang lain yang akan masuk. Sehingga bagaimana boleh ianya diperuntukkan buat Abu Jahal? Kemudian tatkala Ikramah bin Abu Jahal menerima Islam, maka beliau sangat gembira atas hal ini dan beliau pun menjelaskan takbir mimpi tersebut sebagai Ikramah. Peperangan Tabuk yang terjadi pada Rejab tahun ke-9 Hijrah, tentang peperangan ini yang disebut juga dengan Jaisul Usrah, yakni lashkar yang penuh kesulitan. Disebutkan bahawa kurnia yang diperolehi oleh Hazrat Uthman dalam hal pengorbanan harta untuk mempersiapkan peperangan ini adalah sebagai berikut. Mengenai bagaimana Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan taufik untuk memberikan perkhidmatan harta untuk persiapan perang ini. Mengenai hal ini terdapat riwayat sebagai berikut. Perang Tabuk disebut juga Jaisul Usra, yakni lashkar yang mengalami kesulitan. Hazrat Rasulullah SAW menyerukan membuat persiapan untuk perang ini. Maka Hazrat Uthman mempersembahkan kafilah yang sebelumnya dipersiapkan untuk tujuan perdagangan ke Syam yang terdiri dari 100 unta bersama dengan tempat duduk dan pelananya. Hazrat Rasulullah SAW kemudian menyeru lagi. Maka dengan melihat keperluan-keperluan perang ini, Hazrat Uthman menyiapkan 100 unta lagi beserta dengan tempat duduknya dan pelananya. Beliau SAW kemudian menyeru lagi. Maka Hazrat Uthman kembali menyiapkan 100 unta beserta tempat duduknya dan pelananya dan mempersembahkannya ke hadapan beliau. Ketika turun dari mimbar, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, Ma'ala Uthmana ma'amal ba'da hazihi. Setelah ini apapun yang dilakukan oleh Uthman tidak akan dituntut. Setelah ini apapun yang dilakukan oleh Uthman tidak akan dituntut. Selain itu, Hazrat Uthman mempersembahkan 200 uqiyah emas kepada yang mulia Nabi SAW. Dalam satu riwayat lainnya dikatakan bahawa Hazrat Uthman datang dan memasukkan 1000 dinar ke dalam kantung Hazrat Rasulullah SAW. Kemudian Hazrat Rasulullah SAW membolak-balikkan dinar-dinar yang ada dalam kantung tersebut dan beliau bersabda sebanyak 2 kali, Mazara Uthmana ma'amal ba'dal yaum. Setelah hari ini, apapun yang dilakukan oleh Uthman tidak akan memudaratkannya. Berdasarkan satu riwayat, Hazrat Uthman pada kesempatan itu memberikan 10,000 dinar. Maka Hazrat Rasulullah SAW berdoa sebagai berikut untuk Hazrat Uthman. Ghafarallahu laka ya Uthmanu ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kahin ila yaumil qiyamati ma yabali ma amala ba'dahu. Yani, wahai Uthman, semoga Allah Ta'ala mengampuni engkau yang engkau lakukan secara tersembunyi dan secara zahir dan yang akan datang hingga hari kiamat. Setelah ini apapun yang dilakukan tidak perlu merisaukannya. Berdasarkan satu riwayat, beliau memberikan 1000 unta dan 70 kuda untuk persiapan perang ini.
Berdasarkan satu riwayat, Hazrat Rasulullah SAW pada kesempatan tersebut bersabda kepada Hazrat Uthman, "Wahai Uthman, Allah Ta'ala telah mengampuni engkau semuanya yang engkau lakukan secara tersembunyi dan secara zahir dan yang akan terjadi hingga hari kiamat. Setelah amalan ini, apapun yang engkau lakukan, Allah Ta'ala tidak akan mempedulikannya." Berdasarkan satu riwayat, Hazrat Rasulullah SAW pada kesempatan tersebut mendoakan untuk Hazrat Uthman sebagai berikut, Allahumma marzi an Uthmana fi inni anhu raz. Yakni, ya Allah, semoga engkau reda kepada Uthman kerana aku reda kepadanya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, kadang-kadang para sahabat menjual harta di rumahnya untuk mencukupkan perbelanjaan perang. Bahkan nampak juga bahawa mereka menjual harta mereka lalu membelanjakannya untuk orang lain dan menyediakan segala keperluan untuk mereka. Satu kali Rasulullah SAW pergi keluar dan bersabda, "Pasukan kita akan menempuh satu perjalanan, namun orang-orang mukmin tidak memiliki apa-apa. Apakah di antara kamu ada yang ingin meraih pahala?" Mendengar hal ini, Hazrat Uthman terus berdiri dan mengeluarkan wangnya dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW untuk perbelanjaan keperluan orang-orang Islam. Ketika melihat hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Uthman telah membeli syurga." Satu kali sebuah perigi dijual kepada orang-orang Islam disebabkan pada waktu itu sangat susah untuk mendapatkan air. Oleh kerana itu, Hazrat Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, "Apakah ada yang ingin mendapatkan pahala?" Hazrat Uthman mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hadir." Lalu beliau membeli perigi tersebut dan mewakafkannya untuk orang-orang Islam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Uthman telah membeli syurga." Demikian juga dalam satu kesempatan lainnya, Rasulullah SAW mengucapkan kalimat ini mengenai Hazrat Uthman. Ringkasnya, terdapat 3 kesempatan di mana Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan Hazrat Uthman bahawa beliau telah membeli syurga. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahawa Rasulullah SAW berulang kali bersabda mengenai Hazrat Uthman bahawa beliau telah membeli syurga dan beliau adalah ahli syurga. Dan satu kali pada kesempatan perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah SAW mengambil biat yang kedua kalinya dari orang-orang Islam dan Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu sedang tidak ada, maka beliau SAW meletakkan tangan beliau di atas tangan beliau yang lain dan bersabda bahawa ini adalah tangan Uthman. "Saya meletakkan tangan saya bagi pihak Uthman." Demikianlah beliau SAW menetapkan tangan beliau sebagai tangan Hazrat Uthman. Dan kemudian satu kali beliau SAW bersabda, "Wahai Uthman, Allah Ta'ala akan memakaikan sehelai baju kepada engkau. Orang-orang munafik ingin menanggalkan baju engkau itu, namun janganlah engkau menanggalkan baju itu." Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, sekarang Muhammad SAW bersabda kepada Hazrat Uthman bahawa janganlah engkau menanggalkan baju itu, dan orang yang meminta engkau untuk menanggalkan baju tersebut adalah orang munafik. Maka jelaslah dari hal ini bahawa siapapun orang itu, mereka adalah orang munafik. Kerana Hazrat Rasulullah SAW sebelumnya telah menyampaikan nubuatan mengenai mereka. Menjelaskan mengenai pengorbanan Hazrat Uthman, di satu tempat Hazrat Khalifatul Masih Salis bersabda, waktu itu timbul keperluan untuk peperangan. Yang mulia Nabi Muhammad SAW menyampaikan keperluan itu ke hadapan para sahabat dan menasihatkan kepada mereka mengenai memberikan pengorbanan harta. Hasilnya ialah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh hartanya. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu membawa setengah dari hartanya. Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Terimalah pemberian saya ini. Saya akan menanggung semua perbelanjaan untuk 10,000 sahabat." Dan selain itu, beliau memberikan 1,000 unta dan 70 kuda. Apakah peranan Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu di masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, dan seperti apa maqam dan kedudukan beliau? Kedudukan seperti apakah yang telah diberikan oleh Hazrat Abu Bakar kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu?
seperti apa Hazrat Abu Bakar menganggap Hazrat Uthman. Pada masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Uthman termasuk salah seorang daripada sahabat anggota syura yang diminta pendapat dalam berbagai urusan yang penting. Ketika Hazrat Abu Bakar menghadapi fitnah kemurtadan dan telah mengatasinya, maka beliau berniat untuk menyerang Rom dan telah memberangkatkan para mujahidin ke berbagai penjuru, dan beliau meminta saranan dari orang-orang berkenaan dengan hal ini. Beberapa sahabat memberikan cadangannya. Atas hal itu, Hazrat Abu Bakar masih terus meminta cadangan yang lain, yang kemudiannya Hazrat Uthman mengatakan, Tuan adalah orang yang mencintai dan menginginkan kebaikan bagi para penganut agama ini. Jadi ketika Tuan menganggap sesuatu pandangan itu bermanfaat bagi khalayak umum, maka kuatkanlah tekad untuk melaksanakannya, kerana tidak mungkin ada yang boleh berprasangka buruk terhadap Tuan. Yakni beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar bahawa tidak mungkin boleh berprasangka buruk terhadap diri beliau. Mendengar hal ini, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'ad, Hazrat Abu Ubaidah, Hazrat Said bin Zaid beserta para muhajirin dan ansar lainnya yang hadir di majlis tersebut mengatakan bahawa Hazrat Uthman telah berkata benar. Laksanakanlah apa yang menurut Tuan layak. Kami tidak akan menentang Tuan dan tidak juga akan melontarkan suatu tuduhan terhadap Tuan. Setelah itu Hazrat Ali berkata, kemudian Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di antara orang-orang dan berzikir kepada Allah Ta'ala serta mengirimkan selawat kepada yang mulia Nabi SAW. Kemudian bersabda, wahai manusia, Allah Ta'ala telah menurunkan kurnianya kepada kamu melalui perantaraan Islam dan melalui jihad. Dia telah menganugerahkan kehormatan kepada kamu, dan dengan perantaraan agama ini dia telah memberikan keunggulan kepada kamu di atas semua agama. Wahai para hamba Allah, persiapkanlah pasukan untuk berperang dengan Rom di Syam. Ketika Hazrat Abu Bakar meminta saranan daripada sahabat mengenai siapa yang akan dikirim ke Bahrain sebagai gubernur setelah Hazrat Awan bin Sa'id, maka Hazrat Uthman bin Affan mengatakan, kirimlah orang yang Rasulullah SAW pernah tetapkan sebagai gubernur orang-orang Bahrain dan menjadi wasilah mereka menerima Islam dan taat, dan dia pun mengetahui dengan baik penduduk serta wilayah di sana. Beliau adalah Ala bin Hazrami. Atas saranan ini, Hazrat Abu Bakar bersetuju untuk mengirim Ala bin Hazrami ke Bahrain. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas bahawa dalam masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, satu ketika tidak turun hujan. Orang-orang datang ke hadapan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan bahawa langit tidak menurunkan hujan, tanah tidak menumbuhkan tanaman. Orang-orang dilanda musibah yang sangat besar. Hazrat Abu Bakar bersabda, pergilah kamu dan bersabarlah. Allah Ta'ala akan menjauhkan kegelisahan kamu menjelang petang. Tidak berapa lama kafilah dagang Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu yang terdiri dari 100 unta yang bermuatan gandum dan berbagai bahan makanan tiba di Madinah dari Syam. Mendengar khabar ini, orang-orang pergi ke rumah Hazrat Uthman dan mengetuk pintu Hazrat Uthman. Hazrat Uthman keluar mendapatkan orang-orang dan bertanya, apa yang anda inginkan? Orang-orang mengatakan, Tuan tahu bahawa ini adalah masa tahun kemarau. Langit tidak menurunkan hujan, tanah tidak menumbuhkan tanaman. Orang-orang sangat gelisah. Kami tahu bahawa Tuan memiliki gandum. Juallah itu kepada kami supaya kami dapat membahagikannya kepada para fakir dan miskin. Hazrat Uthman bersabda, baiklah, marilah masuk. Para pedagang itu masuk ke rumah beliau dan mendapati gandum tersimpan di rumah Hazrat Uthman. Hazrat Uthman bersabda kepada para pedagang itu, berapakah keuntungan yang akan anda berikan terhadap barang-barang yang saya beli dari Syam? Orang-orang yang merupakan para pedagang tersebut yang berkeinginan untuk membahagi-bahagikan mengatakan, kami akan membayar 12 dirham dari harga 10 dirham yang dibeli. Jika harganya 10 dirham, maka kami akan membayarnya 12 dirham. Hazrat Uthman bersabda, saya boleh mendapatkan keuntungan lebih besar dari itu. Mereka berkata, kami akan membayar 15 dirham dari harga 10 dirham. Dari harga 10 dirham, kami sanggup membeli dengan harga 15 dirham. Hazrat Uthman bersabda, saya boleh dapat lebih dari itu. Para saudara itu mengatakan, wahai Abu Umar, di Madinah selain kami tidak ada pedagang lain. Lalu siapa yang membayar lebih banyak dari itu kepada Tuan? Hazrat Uthman bersabda,
Allah Ta'ala memberikan kepada saya 10 kali ganda sebagai ganti dari setiap dirham. Apakah anda sekalian boleh memberikan lebih banyak dari itu? Mereka mengatakan, tidak, kami tidak mampu memberikan lebih dari itu. Mendengar hal ini, Hazrat Uthman bersabda, dengan menjadikan Allah sebagai saksi, aku sedekahkan semua gandum ini untuk orang-orang Islam yang miskin. Yakni aku akan memberikan kesemua gandum tersebut kepada orang-orang miskin dan tidak akan meletakkan harga. Hazrat Ibn Abbas mengatakan, pada malam ketika peristiwa pembahagian gandum ini terjadi, pada malam itu saya melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Beliau SAW menunggang kuda yang bukan kuda Arab, yang bertubuh kekar. Beliau SAW memakai baju bercahaya. Kaki beliau memakai sepatu yang bercahaya. Dan pada tangan beliau memegang tongkat yang bercahaya. Dan beliau dalam keadaan tergesa-gesa. Saya berkata, wahai Rasulullah SAW, saya sangat inginkan untuk bercakap-cakap dengan Tuan. Tuan nampaknya sedang tergesa-gesa. Akan pergi ke manakah Tuan? Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Abbas, Uthman telah bersedekah dan Allah Ta'ala menerima sedekahnya lalu menikahkannya di syurga dan kami diundang untuk hadir dalam pernikahannya. Berkenaan dengan peranan, maqam dan kedudukan Hazrat Uthman pada zaman Hazrat Umar, akan saya sampaikan beberapa hal berikut. Setelah terpilih sebagai khalifah, Hazrat Umar meminta musyawarah daripada sahabat besar berkenaan dengan allowance beliau dari Baitul Mal. Hazrat Uthman berkata, makan dan berilah makan. Segala keperluan tuan harus terpenuhi dari allowance tersebut. Begitu juga penuhilah keperluan orang-orang. Tidak perlu menetapkannya. Ketika kekuasaan kemenangan Islam semakin meluas dan harta yang diperolehi semakin banyak, Hazrat Umar mengumpulkan beberapa sahabat untuk meminta musyawarah berkenaan dengan harta yang diperolehi. Hazrat Uthman berkata, saya melihat sekarang harta sudah semakin banyak yang cukup untuk memenuhi keperluan penduduk. Namun belum diadakan bancian penduduk supaya dapat diketahui siapa yang telah mengambil bahagiannya dan siapa yang belum. Jika tidak dibuat bancian, saya khawatir akan timbul masalah nanti. Kadang-kadang orang mengambil bahagiannya lebih dari satu kali. Untuk itu perlulah dibuat pengaturan yang baik. Hazrat Umar menyetujui cadangan Hazrat Uthman. Setelah itu beliau melakukan bancian dan mendaftar nama orang-orang. Setelah itu setiap orang mendapatkan bahagiannya sesuai dengan pengaturan itu. Berkenaan dengan kekhalifahan Hazrat Uthman, terdapat nubuatan Rasulullah SAW juga. Ini pernah dijelaskan sebelumnya. Di dalamnya terdapat isyarat dari memakai pakaian dan orang-orang munafik berusaha untuk membuka pakaian itu dari beliau. Hazrat Abu Bakar meriwayatkan, pada satu hari Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kamu ada yang melihat mimpi? Seseorang berkata, saya melihat mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat seakan-akan ada timbangan yang turun dari langit. Lalu Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar ditimbang dengan timbangan tersebut. Hazrat Rasulullah lebih berat dari Hazrat Abu Bakar. Kemudian Hazrat Abu Bakar ditimbang dengan Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakar lebih berat timbangannya. Lalu Hazrat Umar dengan Hazrat Uthman. Ternyata Hazrat Umar lebih berat timbangannya. Lalu timbangan diangkat. Setelah itu kami melihat raut wajah ketidaksukaan pada wajah Rasulullah SAW. Beliau tidak menzahirkan kegembiraan atas mimpi tersebut. Dalam satu riwayat, Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, pada malam tadi diperlihatkan mimpi kepada seorang yang soleh, bahawa Hazrat Abu Bakar digandingkan dengan Hazrat Rasulullah SAW, Hazrat Umar dengan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Uthman dengan Hazrat Umar. Hazrat Jabir berkata, setelah kami kembali dari menemui Rasulullah SAW, kami berkata, yang dimaksudkan dengan lelaki soleh di sini adalah Rasulullah SAW. Dan maksud dari bergandingnya antara satu dengan yang lainnya adalah orang-orang tersebut akan menjadi wali bagi agama yang bersamanya Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah SAW.
Hazrat Samra bin Jundub meriwayatkan ada seseorang berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat seakan-akan ada sebuah besen yang tergantung di langit. Pertama datang Abu Bakar. Beliau memegang kedua kayunya lalu meminumnya sedikit darinya. Kemudian datang Umar. Beliau memegang kedua kayunya lalu meminumnya sampai kenyang. Kemudian Uthman datang. Beliau memegang kedua kayunya lalu meminumnya sampai kenyang. Kemudian datang Hazrat Ali. Beliau memegang kedua kayunya lalu besen tersebut bergerak sehingga sebahagian airnya jatuh ke atas beliau. Ini pun merupakan isyarat berdasarkan giliran khalifah. Adapun masa yang dilalui oleh Hazrat Ali adalah mengisyaratkan pada masa yang sangat sulit di mana beliau tidak mendapat kesempatan untuk minum dengan baik. Berkenaan dengan didirikannya Badan Majlis Syura untuk pemilihan khalifah setelah Hazrat Umar, Hazrat Musawwir bin Makramah meriwayatkan ketika Hazrat Umar bin Khattab dalam keadaan baik selepas serangan yang menimpa beliau, disampaikan permohonan kepada beliau untuk menetapkan seseorang sebagai khalifah. Namun beliau selalu menolaknya. Pada satu hari beliau berdiri di mimbar dan menyampaikan beberapa patah kata dan bersabda, "Jika aku mati nanti, maka urusan kamu akan diserahkan kepada 6 orang yang mana mereka telah berpisah dengan Rasulullah SAW dalam keadaan reda kepada mereka. Hazrat Ali bin Abi Talib dan nazir beliau, Hazrat Zubair bin Awam dan nazirnya, Hazrat Abdul Rahman bin Auf dan nazirnya, Hazrat Uthman bin Affan dan nazirnya, Hazrat Talha bin Ubaidullah dan nazirnya, dan Hazrat Sa'ad bin Malik." Kemudian beliau bersabda, "Ingatlah, aku perintahkan kepada kamu semua untuk berlaku takwa kepada Allah ketika membuat keputusan dan adil dalam pembahagian." Abu Ja'far meriwayatkan Hazrat Umar bin Khattab mengatakan kepada anggota syura, "Bermusyawarahlah dalam urusan kamu. Jika perolehan undi 2-2, maka bermusyawarahlah lagi. Jika perolehan undi 4-2, maka pilihlah yang mendapat undi terbanyak." Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya, Hazrat Umar bersabda, "Jika perolehan undi 3-3, maka dengarkanlah pihak yang di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Auf dan taatlah kepadanya." Abdurrahman bin Said meriwayatkan ketika Hazrat Umar mengalami luka, maka beliau bersabda, "Suhaib akan memimpin solat di antara kamu," yakni Hazrat Suhaib ditetapkan sebagai imam solat untuk 3 hari. Beliau mengatakan hal itu sebanyak 3 kali. "Bermusyawarahlah dalam urusan kamu dan urusan tersebut diserahkan kepada 6 orang tersebut. Jika ada orang yang menentang keputusannya, maka penggallah lehernya." Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, beberapa waktu sebelum kewafatannya, Hazrat Umar mengirimkan pesanan kepada Hazrat Abu Talha. Bersabda, "Abu Talha, bawalah 50 orang dari antara kaum Ansar kepada 6 orang anggota syura tadi. Jangan tinggalkan mereka sampai 3 hari sebelum mereka menetapkan seorang amir di antara mereka. Ya Allah, Engkau adalah khalifahku ke atas mereka." Ishaq bin Abdullah meriwayatkan Hazrat Abu Talha dan kawan-kawannya menunggu untuk beberapa ketika di kuburan Hazrat Umar setelah kuburan itu siap. Setelah itu menyertai para sahabat anggota syura. Setelah anggota syura menyerahkan urusannya kepada Hazrat Abdurrahman bin Auf bahawa beliau diberikan kuasa untuk menetapkan amir kepada siapapun yang dikehendaki, maka pada waktu itu Hazrat Abu Talha dan kawan-kawannya berjaga di pintu rumah Hazrat Abdurrahman bin Auf selagi Hazrat Abdurrahman bin Auf belum biat kepada Hazrat Uthman radhiyallahu taala anhu. Hazrat Salma bin Abu Salama meriwayatkan dari ayahnya bahawa Hazrat Abdurrahman bin Auf adalah yang paling pertama biat kepada Hazrat Uthman bin Auf. Kemudian Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu. Bekas hamba saya Hazrat Umar bernama Umar bin Umairah meriwayatkan dari datuknya bahawa saya melihat Hazrat Ali lah yang paling pertama biat kepada Hazrat Uthman, kemudian diikuti oleh semua orang secara bergilir-gilir. Dalam Sahih Bukhari, pada waktu terakhir ketika Hazrat Umar sakit dan juga nasihat untuk khalifah selanjutnya dan berkenaan dengan majlis syura dijelaskan sebagai berikut.
Orang-orang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berikanlah wasiat dengan menetapkan seseorang yang akan menjadi khalifah selanjutnya." Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Saya tidak mendapati seseorang yang lebih berhak dari beberapa orang ini untuk menjadi khalifah yang diredai oleh Rasulullah ketika beliau wafat." Lalu Hazrat Umar menyebut nama Hazrat Ali, Hazrat Uthman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Sa'ad, Hazrat Abdurrahman bin Auf. Kemudian Hazrat Umar berkata, "Abdullah bin Umar akan ikut dalam komiti ini, namun dia tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi khalifah." Riwayat ini sebelum ini pun telah disampaikan untuk itu. Saya sampaikan secara ringkas sahaja. Walhasil, setelah kewafatan Hazrat Umar, setelah selesai penguburan beliau, lalu orang-orang yang namanya disebut oleh Hazrat Umar tadi berkumpul. Hazrat Abdurrahman bin Auf berkata, "Serahkan urusan kepada 3 orang di antara kamu." Hazrat Zubair berkata, "Saya berikan kuasa saya kepada Hazrat Ali." Hazrat Talha berkata, "Saya berikan kuasa saya kepada Hazrat Uthman." Hazrat Sa'ad berkata, "Saya berikan kuasa saya kepada Hazrat Abdurrahman bin Auf." Hazrat Abdurrahman berkata kepada Hazrat Ali dan Hazrat Uthman, "Siapapun di antara anda berdua yang melepas tangan dari urusan ini, kami akan serahkan urusan ini kepada orang tersebut, dan semoga Allah dan Islam akan menjadi pengawas baginya." Yakni, urusan pemilihan khilafat akan diserahkan padanya. Dia akan mencadangkan sesuatu yang menurutnya paling utama. Atas hal ini telah membuatkan kedua wujud suci ini terdiam. Lalu Hazrat Abdurrahman berkata, "Apakah anda menyerahkan urusan ini kepada saya dan Allah adalah pengawasku? Yakni siapapun yang afdal di antara anda. Saya tidak akan mengurangi apapun yang dicadangkannya." Keduanya berkata, "Baiklah." Lalu Abdurrahman memegang tangan salah seorang di antara mereka dan diajak pergi secara terpisah dan berkata, "Anda memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW dan memiliki kedudukan dalam Islam yang anda juga ketahui. Allah adalah pengawas bagi anda. Jika saya jadikan anda sebagai amir, bolehkah anda berlaku adil? Dan jika saya jadikan Uthman sebagai amir, apakah anda akan taat pada perkataannya dan menuruti perintahnya?" Lalu Hazrat Abdurrahman membawa yang kedua secara terpisah, lalu menanyakan perkara yang sama seperti yang dikatakan tadi. Ketika beliau mengambil janji, beliau berkata, "Uthman, hulurkanlah tangan anda." Lalu Hazrat Abdurrahman baiat kepada Hazrat Uthman. Begitu juga Hazrat Ali. Lalu penghuni rumah yang lainnya pun masuk, kemudian baiat kepada Hazrat Uthman. Berkenaan dengan pemilihan Khalifah Uthman, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, ketika Hazrat Umar terluka dan merasa bahawa saat-saat terakhir beliau telah tiba, lalu beliau mewasiatkan berkenaan dengan 6 orang supaya mereka memilih salah seorang di antara mereka sendiri untuk menjadi khalifah. Keenam orang itu adalah Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Sa'ad bin Waqqas, Hazrat Zubair dan Hazrat Talha. Seiringan dengan itu, Hazrat Umar pun memerintahkan supaya Hazrat Abdullah bin Umar dimasukkan ke dalam komiti tersebut, namun meminta supaya Hazrat Abdullah tidak dicalonkan sebagai khalifah. Beliau mewasiatkan supaya komiti tersebut memutuskan atau membuat keputusan dalam 3 hari, dan untuk 3 hari tersebut beliau menetapkan Suhaib sebagai imam solat. Beliau juga menetapkan Miqdad bin Aswad sebagai pengawas komiti, lalu memerintahkan padanya, kumpulkan komiti tersebut di satu tempat, lalu paksa mereka untuk memutuskan, dan kamu sendiri berjaga di dekat pintu dengan membawa pedang. Siapapun yang mendapat undi terbanyak, hendaknya anggota komiti lainnya baiat kepada orang yang terpilih itu. Jika ada yang mengingkarinya, bunuhlah. Namun jika undi kedua-dua pihak berjumlah 3-3, maka siapapun yang dicadangkan oleh Abdullah bin Umar, maka tetapkanlah orang itu sebagai khalifah. Jika keputusan tersebut tidak disetujui, siapapun yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka dialah yang akan menjadi khalifah. Akhirnya,
Kelima-lima sahabat tadi bermusyawarah kerana waktu itu Talha sedang berada di luar Madinah, namun tidak menghasilkan satu keputusan. Setelah berbincang panjang lebar, Abdul Rahman bin Auf berkata, barang siapa yang ingin menarik balik namanya, silakanlah. Ketika semuanya terdiam, Hazrat Abdul Rahman bin Auf berkata, saya adalah orang yang pertama yang akan menarik balik nama saya. Kemudian Hazrat Osman berkata, saya juga menarik balik nama saya. Kemudian dua sahabat lainnya juga berbuat demikian. Hazrat Ali terdiam. Akhirnya mereka mengambil janji dari Hazrat Abdul Rahman bin Auf bahawa beliau tidak akan berlaku berat sebelah dalam membuat keputusan nanti. Hazrat Abdul Rahman berjanji dan akhirnya semua tugas diserahkan kepada Hazrat Abdul Rahman bin Auf. Hazrat Abdul Rahman bin Auf berkeliling Madinah selama 3 hari, mengunjungi rumah-rumah dan menanyakan kepada setiap orang, lelaki maupun perempuan, siapakah yang paling berhak mendapatkan jawatan khalifah. Semuanya berkata, Hazrat Osman. Kemudian mereka semua menetapkan Hazrat Osman sebagai khalifah dan Hazrat Osman menjadi khalifah. Alama bin Sa'ad menulis bahawa Hazrat Osman diambil biat pada 29 Zulhijjah 23 Hijrah pada hari Isnin. Qazal bin Sabrah meriwayatkan bahawa ketika Hazrat Osman terpilih sebagai khalifah, Hazrat Abdullah bin Mas'ud bersabda, kita telah memilih orang yang terbaik di antara orang-orang yang masih hidup dan kita tidak melakukan kesilapan dalam pemilihan ini. Selepas terpilihnya Hazrat Osman sebagai khalifah, ketika menyampaikan pidato pertama berkenaan dengan itu, terdapat riwayat Ismail bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah Makhzumi meriwayatkan dari ayahnya bahawa ketika Hazrat Osman diambil biat, beliau datang ke hadapan hadirin lalu menyampaikan pidato. Setelah menyampaikan puji-pujian kepada Allah, bersabda, wahai manusia, pekerjaan yang dilakukan untuk yang pertama kali adalah sulit. Pekerjaan yang baru yang dilakukan oleh seseorang pada kali pertama biasanya adalah sulit. Setelah hari ini akan datang lagi hari-hari lainnya. Saya akan menyampaikan pidato yang sesuai untuk kamu jika saya masih hidup. Kemudian bersabda, saya bukanlah seorang pemidato, namun Allah Ta'ala akan mengajar kami cara untuk berpidato yang baik. Badar bin Osman meriwayatkan dari pakciknya bahawa ketika para anggota syura biat kepada Hazrat Osman, Hazrat Osman keluar dalam keadaan paling sedih di antara orang-orang lain. Kemudian beliau naik ke atas mimbar Rasulullah SAW dan berpidato di hadapan para hadirin. Pertama-tama beliau menyampaikan puji-pujian kehadrat Allah, kemudian mengirimkan selawat kepada Rasulullah SAW dan bersabda, sesungguhnya kamu berada di dalam satu rumah yang nantinya akan kamu tinggalkan, yakni dunia, dan kamu berada pada bahagian penghujung usia. Untuk itu, sebelum datangnya maut, seberapa banyak kamu dapat berbuat baik, lakukanlah. Sesungguhnya kamu berada dalam kepungan maut dan musuh akan menyerang kamu pagi dan petang. Waspadalah, sesungguhnya dunia ini dipenuhi dengan makar dan tipu daya. Jangan sampai kehidupan duniawi menggelincirkan kamu. Jangan sampai syaitan si penipu hebat menjerumuskan kamu dalam tipu dayanya berkenaan dengan Allah. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah lalu. Dan kemudian berusahalah dengan sekuat-kuatnya dan janganlah lalai, kerana Allah Ta'ala tidaklah lalai dari kamu. Di manakah orang-orang duniawi dan saudaranya yang telah merobek-robek bumi lalu menghuninya dan terus-menerus mengambil faedah darinya dalam jangka waktu yang lama? Apakah dia tidak membuangnya keluar? Kamu pun buanglah dunia ini ke tempat di mana Allah telah membuangnya. Carilah akhirat, kerana dalam memberikan permisalan perihal akhirat dan sesuatu yang terbaik, Allah Ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala.
Ayat ini dari surah Al-Kahf. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, iaitu kepada manusia, kehidupan dunia yang bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, dan kemudian dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi menjadi subur. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, dan kebaikan-kebaikan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Setelah itu, orang-orang mendekati beliau untuk berbiat kepada beliau. Saya akan sampaikan perihal kemenangan yang dicapai pada zaman Hazrat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa kekhalifahan Hazrat Uthman, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Muslim untuk menaklukkan beberapa daerah berikut: penaklukan Afrika, kawasan Algeria dan Morocco, penaklukan Andalusia, Spanyol pada tahun 27 Hijrah, penaklukan Qabras, Cyprus pada tahun 28 Hijrah, penaklukan Tibristan pada tahun 30 Hijrah, penaklukan Syawari, penaklukan Armenia, penaklukan Kharasan pada tahun 31 Hijrah, melakukan penjajahan ke negeri-negeri jajahan Rom, di antaranya Marwarauz, Talikun, Faryab, Jauzaj dan Takrastan, penaklukan Balak, Kharat pada tahun 32 Hijrah. Selain itu, diterangkan juga bahawa pada masa Hazrat Uthman, Islam telah masuk ke Hindustan. Secara singkat, mengenai pengenalan dan penaklukan itu adalah sebagai berikut. Pada tahun 27 Hijrah, Hazrat Uthman memberangkatkan Hazrat Abdullah bin Ubay bin Sarah ke Afrika bersama 10,000 pasukan lashkar. Maksud Afrika di sini adalah daerah Morocco dan Algeria. Walhasil, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada pasukan Muslim. Andalusia, Spanyol berhasil ditaklukkan pada tahun 27 Hijrah. Setelah dari ke Afrika, Hazrat Uthman memerintahkan Hazrat Abdullah bin Nafi bin Hussein Fahri dan Abdullah bin Nafi bin Abdul Qais Fahri untuk melakukan penjajahan ke Andalusia. Mereka bergerak menuju ke Andalusia. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada pasukan Muslim. Pada tahun 28 Hijrah berhasil menaklukkan Kibras. Abu Mashar berpendapat bahawa Kibras ditaklukkan pada tahun 33 Hijrah. Sedangkan sebahagian lagi berpendapat perang dengan Kibras terjadi pada tahun 27 Hijrah. Adapun tarikh Tibri dan Bidayah wa Nihayah, kedua-duanya menjelaskan kejadian itu terjadi pada tahun 28 Hijrah. Di antara sahabat yang ikut serta dalam perang tersebut adalah Hazrat Abu Zar Ghafari, Hazrat Ubadah bin Samit dan isteri beliau Ummi Haram binti Mulham, Hazrat Mikdad, Hazrat Abu Darda, Hazrat Sidat bin Auf. Kibras terletak di sebelah barat negeri Syam, merupakan pulau yang terpisah. Di daerah tersebut dijumpai banyak perkebunan dan bahan perlombongan. Kibras berhasil ditaklukkan pada masa Hazrat Uthman atas izin dan perintah beliau di bawah pimpinan Amir Muawiyah. Pada perang tersebut ikut serta juga Hazrat Ummi Haram binti Mulham yang pernah dikhabarkan akan mati syahid oleh Rasulullah SAW. Sekembalinya dari perang tersebut dibawakan kenderaan untuk beliau. Lalu beliau menunggangnya, namun terjatuh dari atas kenderaan tersebut sehingga tulang leher beliau patah dan mengakibatkan beliau syahid. Pembahasan ini masih terus akan berlanjutan. Nanti insya-Allah akan saya terangkan. Hari ini saya ingin menghimbau juga untuk berdoa. Teruslah
doakan untuk para Ahmadi Pakistan, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan mereka dan semoga mereka juga para Ahmadi di Pakistan diberikan taufik untuk berdoa dan juga mengislahkan diri, diberikan taufik untuk meningkatkan hubungan dengan Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala segera mengganti hari-hari yang gelap ini dengan cahaya sehingga kita dapat menyaksikan para Ahmadi di sana dapat melaksanakan kewajipan mereka dengan bebas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.